kita nak turunkan. Jadi contoh, saya bagi contoh. Katalah Aminah mampu membakar kalori sebanyak 1750 kalori sehari. Katakanlah Aminah ni magic number dia 1750. Lepas dia dah kira BMR, dia kira DCR, itu dia bacaan dia. Tetapi Aminah hanya makan sebanyak 1200 kalori. Dia makan 1200 kalori. Tapi badan dia boleh bakar 1750. So apa berlaku? Bila badan dia dah makan, dah guna 1200 kalori yang dia makan tu, tapi badan dia perlukan 1750. So lagi 550 ni kita panggil deficit kalori. Kalori yang tak cukup daripada pemakanan. So apa berlaku? Badan dia secara automatik akan mula ambil tenaga untuk tampung keperluan badan dia daripada lemak dalam badan Aminah. So pembakaran lemak berlaku dan penurunan lemak pun berlaku. So setiap 7,700 kalori defisit, kita akan bakar 1 kilogram lemak. Wah, itu yang best sangat tu. Kita nak bakar lemak, bukan nak bakar otot. So itu kena faham betul-betul. Jadi katalah Aminah dia konsisten. Setiap hari dia cuma makan 1,200 kalori. Maknanya 550 kalori sehari dia guna untuk bakar lemak. So selepas 14 hari, dia akan berjaya buang lebih kurang 1 kilogram lemak. Dan lemak ni 1 kilogram sangat banyak sebenarnya. Sangat banyak. Alright. Tapi kena hati-hati. Hati-hati. Sebab kalau kata kita makan lebih 550 kalori, selepas 14 hari, maka berat badan kita naik 1 kilo. So kena hati-hati. So itu cara berat badan kita naik. Sebab itu kena faham, berat badan kita naik bukan sebab semalam kita makan cheeseburger. Bukan sebab semalam makan. Ataupun bukan sebab semalam makan biryani 2 pinggan. Tidak. Dia bukan sebab satu malam. Tapi dianya berlaku sebab amalan kita hari-hari bertahun-tahun. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi hukum 7700. Makan lebih dari kalori setiap hari dan jumlah kalori yang terkumpul cukup 7,700, maka berat badan akan naik 1 kilogram lemak. Lemak, bukan otot. Ini yang bahaya. Sebab itu kita kena ingatkan keluarga kita, anak beranak, cucu dan sebagainya, ingatkan pasal kalori berlebihan ini. Dia terkumpul. Sebab itu kita galakkan sangat, kalau boleh seminggu sekali timbang. Kalau tidak pun sebulan sekali. Bukan apa? Supaya kita boleh pantau. Kebanyakan orang mungkin dia timbang setahun sekali. Sebelum tahun baru dia timbang. Masa timbang, pengsan. Sebab apa? Bila masa naik berat ni. Tak perasan. Okey. So berita baiknya, kita semua boleh menaikkan kadar defisit dengan cara satu, kurangkan daily calorie intake. Tapi janganlah buat crash diet. Jangan buat crash diet. Ini jadi masalah. Sebab itu ramai orang kita tengok kalau kata dia nak turunkan berat badan, dia tak ada coaching, tak ada panduan, dia jadi masalah lain. Betul dia turun, tapi besar kemungkinan dia hilang otot dan dia akan jadi lemah. Lepas tu kalau dia berhenti daripada dia buat dia punya crash diet, berat badan dia akan naik lebih dahsyat. Sebab apa? Kandungan toksin dan lemak dalam badan masih tinggi. So itu yang pertama. So make sure kita tahu daily calorie intake kita. Yang kedua, kita boleh tambahkan aktiviti fizikal. Kan? So kita pun Ramadan dah habis. Kalau kita tak berpuasa, hari tu normal, kita cuba ikhtiarkan cari jalan untuk buat senaman. Kalau tak buat senaman pun buat pergerakan. Sebab itu KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, galakkan sangat yang 10,000 steps. Tempat mana kita boleh jalan, kita jalan. Di mana kita boleh naik tangga, kita naik tangga. Nampak? Sambil tengok TV pun boleh angkat botol air, buat weights. Kita yang nak. Sebab kena faham, badan kita ni amanah. So kita kena jaga, insyaAllah. So contoh meal plan harian popular. Ni saya bagi contoh yang kebiasaan orang Malaysia buat macam mana. Inilah menu dia. Cuba kita tengok sama-sama. Inilah menu saya. Yang saya kongsi ni menu saya dulu. Dulu setiap pagi, sarapan pagi, saya akan beli sebungkus nasi lemak. Nasi lemak memang saya punya favourite. Dan saya suka makan nasi lemak dengan telur mata. Dan minuman kegemaran saya adalah teh tarik yang kau-kau punya. Sangat sedap, nikmat.
So itu sarapan saya dulu 590 kalori. Daripada situ saja. Lepas itu pukul 10 pagi, kawan biasa ajak minum. Masa saya bekerja dulu, kawan ajak minum. Amirul, jom pergi minum. Oh, saya pun ikut. Naik van, pergi minum. Minum ni saya biasa suka makan kuih. Kuih kegemaran saya, kari pap. Dan kalau makan kari pap, tak bolehlah satu biji. Siapa sini suka kari pap? Ada tak peminat kari pap macam saya? Kena pula kari pap yang sedap tu. Satu biji tak cukup, at least 3 biji. Kadang 5 biji pun boleh. Yelah dengan kawan-kawan, Taufik angkat tangan. Sambil borak, makan. Betul? Minum teh pula lagi. Masya Allah. So itu dah Taufik jadi tambah. Tambah 450 kalori. Jadi kita tengok ni mungkin ada siapa yang sama dengan saya. Kita satu geng lah. Lepas tu tengah hari, lunch. Lunch biasa dah lapar lah. Kalau especially kalau bekerja tu kan dah letih, memang lapar. Pergi restoran memang biasalah. Kalau minta orang tu nasi, dia letak pinggan penuh lah. So biasa kalau orang tu letak nasi, tak kurang daripada 2 mangkuk. Percayalah cakap saya. Sebab tu bila orang kata nasi separuh, sebenarnya itulah 1 mangkuk. Faham tak? So kebanyakan kita memang bedal nasi 2 mangkuk. So saya memang suka makan ayam kari. Memang sedap. Lepas tu sayur tak miss. Sayur goreng memang sedap. Lepas tu ialah tengah hari panas. Orderlah air tebu segelas. Nikmat lunch. So lunch saya saja 873 kalori. So sedap. Memang petang tu kat office dah mengantuk. Lepas tu minum petang pukul 4. Dah letih, kawan pun cakap, jomlah kita break kejap. Snack minum petang. So pergi cafeteria. Apa lagi? Tengok kuih lagi. Saya pun hantu popiah. Memang suka popiah. Ya Allah kan. Dengan sos cili dia. Memikirkannya pun buat saya terliur sekarang. Popiah goreng. Campur dengan kopi susu ataupun Nescafe panas. Allahu Akbar. Nikmat. Dan 470 kalori tambah lagi. Balik rumah makan malam. Isteri masak sedap. Ikan tenggiri goreng bercili. Bertambah lagi tu. Sayur campur dan minum air sirap lagi. Cordial. Jadi dalam sehari, dulu tenggiri goreng bercili. Wow. Saya makan dan minum jumlah kalori 3,146 kalori. Bayangkan, satu hari. Yes. Boleh tak kalau saya cakap inilah menu harian setiap hari lebih kurang? Boleh tak? 3,146. Biasa tak? Betul tak kalau kata saya cakap inilah menu biasa kebanyakan orang? Standard lah ni. Betul tak? Setuju tak? Kan? So ini menu saya. Okey. Apa lah? So dah McDonald Big Breakfast. Okey, kalau kata macam Taufik cakap, kalau kadang-kadang kita pergi McDonald Big Breakfast, tulislah sarapan pagi tu 1,000 kalori. Sebab dengan, makan dengan hash brown, egg McMuffin, apa lagi? Okey. Lepas tu makan kek. Elok sangatlah tu. Itu kira pesta makan lah. Silap-silap satu hari dah dekat 5,000 kalori. Sebab itu kalau beraya kan, 10 hari bulan ni dah boleh pergi cross state kan. Orang pun mungkin start pergi beraya. Habislah lemangnya, ketupatnya, siaplah. Kiralah kalori. Silap-silap satu hari 5,000 kalori. Jangan main benda ni memang berlaku. Okey, jadi saya bagi contoh. Katakanlah orang lelaki tadi, dia boleh bakar 2,500 kalori sehari. Tapi dia makan 3,000 lebih. Maknanya apa? 3,000 tolak 2,500, ada 600 lebih kalori yang tak dibakar. Ada 600 lebih kalori yang tak dibakar. So katalah setiap hari dia makan macam tu. Kali dengan 365, jumlah kalori yang tersimpan sebagai lemak dalam badan adalah 235,790 kalori setahun. Bahagi dengan 7,700, sebab 7,700 sama dengan 1 kilo. Maknanya hujung tahun tu kalau dia naik penimbang berat, dia akan terkejut sebab berat badan dah naik 30 kilo. 30 kilo. Ini cara berat badan naik.
Jadi itu setahun. Bayangkan kalau tabiat pemakanan macam ni tak diubah. Maknanya inilah tabiat pemakanan dia untuk 5 tahun akan datang. 10 tahun akan datang. Masya Allah. Apa kesan dia? Sebab itu sangat penting untuk kita belajar pasal kalori ni, kemampuan badan kita. Saya dulu tak pernah belajar benda ni. Dah ada masalah, Alhamdulillah, syukur. Ikut program dengan Herbalife ni baru belajar. Baru faham. Kalau tidak, tak faham. Jadi kebanyakan orang di luar sana mereka tak faham sebab mereka tak tahu tentang kiraan benda-benda ni. Tapi ini sebenarnya kiraan asas dan pada pendapat saya patut dididik daripada awal, dari bangku sekolah lagi dan selalu perlu diingatkan. Selalu perlu diingatkan. Jadi macam mana kita nak kawal? Yang pertama, yang terbaik, carilah seorang coach. Saya selalu stres dalam setiap kali perkongsian saya akan cakap pasal coaching ni sebab coach ni sangat-sangat penting. Bila kita ada coach, coach tu akan pantau. Dan saya dan isteri sebagai coach pun kita rasa bertanggungjawab dengan orang yang kita jaga sebab kita nak dia dapat result. Dan sebagai coach bila kita nak tolong orang, kami kena educate diri kami. Kami kena jadi contoh. So kita kena jaga kita. Eloklah hashtag tu, kita jaga kita. Itu sebenarnya. So dalam program ni kami ada coach kan. So kita adalah coach anda. So alhamdulillah kami ada pengalaman. Kalau ada benda yang kami tak tahu, insya-Allah kita akan rujuk kepada coach kami. Itu kelebihannya. Kita ada coaching dan mentoring, kita ada konsistensi dan kita ada community kita untuk support each other. So jomlah kita jaga kesihatan dan seperti mana yang saya selalu ingatkan untuk diri saya sendiri, kita mesti ada matlamat. Apa matlamat kita dari segi kesihatan, apa perancangan kita kena kerja keras, stick to it dan reach the goal. Dan bila kita patut buat semua ni, kita kena mulakan sekarang. Kita kena mulakan sekarang.